Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad melalui dan juga blog saya drzubaidi.com. Saya harap suara saya kedengaran. Kalau ada mohon bagi respon, kalau tak ada pun mohon bagi respon. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan bercerita tentang radang usus. Yang mana radang usus ni selalunya ia adalah penyakit kronik. Ini bermakna bahawa peringkat awal tu kadang-kadang dia tidak memberikan simptom, tetapi bila dah lama barulah dia memberikan tanda-tanda yang mungkin menyebabkan kita rasa tak selesa, rasa berbagai-bagai masalah yang nanti saya akan terangkan. Jadi kepada rakan-rakan saya yang biasa mengikuti saya mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya pada malam ini. Terutamanya Ikin Jumat, terima kasih kerana dia kata clear doktor. Maksudnya jelaslah. Alhamdulillah. Puan Azibah Sazali, terima kasih. Nur Maziah, Nur Ibtiaz, Waalaikumsalam, suara kira. Alhamdulillah. ABY, okey, online ke ni? Ya. ABY, salam doktor. Waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan, jadi kita ingin bercerita sikitlah tentang sebelum kita pergi secara detail, mungkin saya akan kongsikan beberapa info yang mana yang pernah kita belajar dulu berkaitan usus ni. Pertama sekali kita nak sebutlah tentang apa yang kita sebut sebagai anatomi. Okey, keradangan usus ni sebenarnya dikenali dalam bahasa Inggeris iaitu inflammatory bowel disease ataupun IBD. Ia merupakan satu masalah usus yang disebabkan oleh keradangan yang berpanjangan. Jadi apa bahagian yang boleh menyebabkan masalah ini? Okey, kalau kita lihat saluran pemakanan ni yang kita belajar dulu semasa SPM ni, dia merangkumi mulut, esophagus, usus kecil dan usus besar. Tujuan dia untuk mencernakan makanan, menyerapkan nutrien dan membuang bahan buangan yang tidak digunakan oleh badan. Jadi mungkin Nakib boleh tunjuk sikit Nakib, kita punya bahagian mana yang disebut sebagai usus kecil dan usus besar, yang mana kita belajar dulu semasa SPM. Saya nak tunjukkan bahagian ni. Kadang-kadang kita sebut sebagai perut, tetapi sebenarnya dia melebihi perut. Perut tu adalah sebahagian kecil daripada sistem penghadaman kita. Jadi selepas saja perut, kita ada usus besar, usus kecil dulu. Usus kecil ni kita ada bersambung. Kalau diikutkan, dia punya panjang dia mungkin melebihi pada bola sepak. Kemudian bersambung dengan usus besar. Usus besar pun ada beberapa bahagian dan akhirnya kepada rektum dan juga anus ataupun lubang dubur kita. Kita masuk satu lagi Najib tentang Nakib tentang pembahagian usus kecil. Usus kecil ni kalau kita nak tahu mungkin kita masih mengingati masa kita ambil SPM biologi jadi kita akan dapat tengoklah bahawa usus kecil ni terbagi kepada berapa? Terbagi kepada 3, iaitu duodenum, iaitu usus kecil, bahagian yang pertama sekali selepas perut. Kemudian kita ada jejunum dan akhir sekali adalah ileum, yang mana dia sebelum dia menjadi usus besar. Dan usus besar pula, Nakib boleh tunjukkan pembahagian usus besar. Pembahagian usus besar boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Kita akan tengok. Sebab ini untuk memahami apa yang dikatakan keradangan.
usus besar ni. Usus besar daripada bawah tu. Daripada bawah ileum tadi kita ada tadi apa? Yang bahagian bawah sebelah kanan tu, yang situ ada appendix ya. Di mana kalau kita ada mengalami masalah appendix kat situ, dia akan bengkak dan mungkin dia akan mengalami pecah. Dekat situ sebelah kanan, sebelah bawah, yang itu adalah appendix. Kemudian di kawasan tu sikit kita panggil cecum, kemudian kita panggil ascending colon. Ascending bermaksud naik, colon yang bahagian menaik, kemudian kita sebut sebagai kita panggil transverse colon. Transverse colon ni maksud dia colon yang mendatar. Dia ada sebelah kanan yang kita sebut sebagai hepatic fissure sebab dia sangat rapat dengan hati. Sementara di sebelah kiri kita ada splenic fissure, iaitu sebab dia berada berdekatan dengan spleen ataupun kita punya spleen, bukannya kita punya limpa, limpa. Kemudian kita ada descending colon yang menurun ke bawah. Kemudian kita ada sigmoid maksud dia membengkok. Kemudian kita masuk rectum di mana najis-najis disimpan sebelum dikeluarkan. Dan akhirnya anal canal yang mana di situ tempat najis bersedia untuk dikeluarkan. Okey, seterusnya Najib kita lihat kita lihat dulu. Kalau ada slide yang selepas ni, iaitu saya nak sebut apa slide apa lepas. Okey. Najib dia. Kita tengok kawan-kawan kita yang ada di sini sebelum tu. Saya akan bacakan satu-satu kalau ada yang dah bertanya. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama saya selama lebih kurang 61 orang ni. Alhamdulillah, terima kasih Puan Siti Sarah. Kalau dengan CT scan atau MRI boleh detect tak keradangan usus ni? Selalunya nak detect masalah ni kita lebih gunakan metod ataupun cara yang kita sebut sebagai kolonoskopi. Maksudnya kita masukkan kamera melalui bawah. Okey. Assalamualaikum Dr. Intan Suraini. Waalaikumsalam Nurul Adha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fatimah Abdullah. Alhamdulillah. Kak Fatimah daripada, tak silap saya, daripada Sarawak ni dapat follow live doktor lagi malam ni. Terima kasih Kak. Faridah Hassan. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. Jadi keradangan ini sebenarnya boleh berlaku di mana-mana di kawasan tadi tu, daripada usus kecil sehingga ke usus besar. Boleh berlaku di mana-mana saja yang menyebabkan rasa sakit yang teruk. Malah kadang-kadang apabila sudah bahagian itu dah terlalu teruk sangat, dah tak boleh diselamatkan lagi, kemungkinan boleh menyebabkan kematian. Yang itu yang kita kena tahu sebab dia teruk sangat. Okey. Terdapat dua jenis keradangan yang biasa. Ini ada peringkat teruk ni. Selalunya peringkat yang biasa-biasa ni kita akan masih mengalami keradangan juga, tetapi selalunya kita abaikan. Kadang-kadang dia akan baik dengan sendiri. Dia tubuh badan kita ada daya tahan, dia akan baik, dia akan cuba fixkan, dia akan cuba memperbaiki. Tetapi apabila satu keadaan dah tak boleh lagi dah tak boleh diubati oleh tubuh kita, dia akan menjadi teruk. So dia ada dua jenis keradangan. Pertama yang kita sebut sebagai ulcerative colitis. Ulcerative maksudnya luka, colitis maksudnya keradangan pada kolon. Jadi kolon tu yang saya sebut tadi, kita ada cecum, kita ada ascending, kita ada transverse, kita ada descending, kita ada sigmoid, kita ada rectum. Rectum tu tak termasuklah, tetapi keseluruhan kolon ini boleh menjadi luka. Yang itu kita sebut sebagai ulcerative colitis, iaitu keradangan pada bahagian usus besar saja dan rectum. Dia melibatkan lapisan usus yang paling dalam. Maksudnya dia menyebabkan luka kat situ. Bahagian ini. Satu lagi yang kita sebut sebagai Crohn disease. Crohn disease adalah keradangan yang boleh berlaku di mana-mana bahagian saluran pencernaan. Jadi Nakib boleh tunjukkan Nakib tadi kita ada ulcerative colitis, ada satu gambar yang saya cuba nak terangkan di mana bahagian yang mungkin berlakunya masalah ulcerative colitis ni. Tuan-tuan akan tengok gambar ni, mungkin tuan-tuan akan faham. Maksud dia ulcerative colitis tu kelukaan disebabkan oleh keradangan pada bahagian
kolon, terutamanya di bahagian descending dan juga sigmoid dan juga mungkin di kawasan atom. Tetapi boleh juga berlaku di mana-mana bahagian kawasan kolon. Keradangan ulcerative colitis ya, ini gambar dia di bahagian-bahagian ni. Dia boleh berlaku pada keseluruhan kolon tetapi selalunya berlaku di bahagian yang kita panggil dia hepatic flexure, bukan hepatic flexure, dia ada splenic flexure tu, sebelah kiri kita tu, ataupun di bahagian sebelah kiri kita panggil descending dan juga sigmoid dan juga rectum. Dekat situ boleh berlakunya luka. Sebab tu luka di bahagian ni selalunya darahnya adalah lebih fresh ataupun bila keluar bersama najis ataupun lendiran mucus, dia berwarna merah sikit, dia tak berwarna hitam. Berbanding dengan yang tadi tu, yang kita panggil Crohn disease tu, yang mana dia bahagian lain. Yang Crohn disease ni, Nakib, tunjukkan gambar satu lagi. Yang mana yang itu lebih jauh lagi. Dia jauh daripada kita punya lubang dubur. Jadi jika ada pendarahan, selalunya akibat tindak balas dengan asid, enzim penghadaman dan sebagainya, najis tidak berwarna fresh lagi, tak ada fresh blood, tetapi dia akan menjadi lebih kehitaman. Jadi bila kita buang air besar tu, dia nampak warna hitam. Ataupun kadang-kadang kita sebut sebagai bentuk dia macam tar di jalan raya kan. Kalau kita tengok orang buat tar di jalan raya tu, tar yang digunakan warna hitam, likat. Begitu jugalah najis yang selalunya yang berada di lebih dalam. Situ kita tengok di bahagian mana boleh tu, dia dapat sikum, dia di dalam bahagian kolon juga, tetapi dia segmental, maksud dia tak mengalami keseluruhan, dia mungkin berada di beberapa tempat. Jadi Crohn disease ni, keradangan ni boleh berlaku di mana-mana bahagian saluran pencernaan, terutamanya di bahagian kolon saluran usus kecil pun boleh berlaku, tetapi selalunya berlaku di bahagian kolon jadi sebab tu kita akan tengok darah. Kalau contoh darah tu, kalau kita tengok darah tu terlalu merah, masih merah lagi, kemungkinan itu adalah ulcerative colitis. Tetapi kalau darah tu mungkin dah menjadi hitam sebab dia nak balas daripada asid dalam perut kita, dia mungkin menjadi likat, dia menjadi hitam seperti tar. Yang itu kemungkinan dia lebih jauh lagi, yang kita sebut sama ada pendarahan daripada perut yang kita panggil sebagai peptic ulcer ataupun Crohn disease. Okey, kita tengok kawan-kawan kita yang mana mungkin dah mula bertanya. Saya minta maaf jika saya tidak menyebut nama tuan-tuan, puan-puan. Mungkin saya terlepas pandang. Puan Faridah Hassan, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam, terima kasih. Mak Asma, Waalaikumsalam. Nurul Adah, doktor saya nak tanya, kalau waktu pagi je membuang lepas makan sarapan, maknanya ada masalah usus ke? Juga doktor. Yang ini tidak. Yang ini adalah refleks biasa. Refleks biasa maksud dia dalam perut kita ni dia ada, kita panggil dia gastrocolonic reflex. Maksud dia apabila kita tengah tidur sebenarnya usus besar kita dia dalam keadaan rehat. Tetapi bila kita start makan saja, perut kita penuh, dia menyebabkan ada satu refleks yang mana dia akan merangsangkan pergerakan peristalsis di dalam perut kita, di dalam usus besar kita yang menyebabkan najis itu hendak dibuang. Bila ada peristalsis tu, maksud dia najis itu ditolak makin ke bawah ke arah lubang dubur kita atau anus untuk dibuangkan. Jadi setengah orang tu bila dia start makan je, dia start nak buang besar, bermakna kemungkinan najis yang dah sedia untuk dikeluarkan tu dah banyak sangat dah tu. Dah sedia untuk dikeluarkan. Jadi bila ada pergerakan peristalsis, dia rasa nak buang besar. Saya harap puan faham. Puan Rozita Hamzah, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Puan Liana, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Habibah Syafi'i, Assalamualaikum doktor. Saya kerap buang air kecil sebelah malam, tapi bila siang agak kurang membuang air kecil. Adakah itu radang usus? Radang buang air kecil ni selalunya berkaitan dengan pundi air kencing. Sama ada jangkitan kuman yang kita sebut sebagai kencing kotor. Kemungkinan ada masalah apa yang kita sebut sebagai diabetes mellitus. Maksud dia apa? Maksud dia gula keluar melalui air kencing dan dia menarik sekali air di dalam tubuh kita. Sebab tu kita akan rasa kencing. Apa beza antara diabetes mellitus dengan air kencing kotor? Ialah
Selalunya diabetes mellitus ni menyebabkan pundi kita betul-betul penuh. Jadi kita buang semua sekali. Sementara kencing kotor selalunya dia tak penuh. Dia air kencing ni sikit-sikit dan rasa macam pedih, sikit rasa macam terbakar. Itu salah satulah tanda nak membezakan sama ada disebabkan oleh masalah diabetes ke atau tak. Macam saya cakap minggu lepas bahawa yang normalnya selalunya kita buang air kecil setiap 2 jam kalau kita minum air banyak. Tetapi kalau kita buang air kecil lebih awal lebih tu, sejam, setengah jam rasa nak terkencing lagi, bermaksud ada masalah dalam pundi kencing kita atau mungkin ginjal kita. Okey, Puan Mak Asma semenjak makan minyak zaitun dan minyak habatus sauda masih sembelit. Masalah sembelit suami selesai. Ya, Alhamdulillah. Bagi mereka yang dah lama kesembelit ni, dia kadang-kadang makan minyak zaitun pun masih lagi tak okey. Itu biasa tu. Mungkin sebab najis dia dah terlalu keras, dah lama dalam tu. Kadang-kadang dia ambil juga batu sada pun kadang-kadang tak kurang. Jadi saya cadangkan antaranya tambah sikit dengan cuka tin. Masukkan 1 sudu kecil di dalam 1 gelas air kosong, campur sikit madu atau stevia ataupun rasa manis sikit, minum, insya-Allah dia akan mudah untuk buang air besar. Puan Yati, terima kasih. Siti Cik Puan Rahimah Isnin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika amalkan sacha oil dan ambil lagi olive oil, okey ke? Tak ada masalah puan. Minyak-minyak tu minyak yang sihat, cuma jangan berlebihan. Maksudnya kita selalu mencadangkan maksimum kadang-kadang antara 4 hingga 6 sudu besar. Tetapi setengah orang tu bila dia makan tu dia dah mengalami cerit-berit. Maksud dia itu menyebabkan, apa maksud cerit-berit tu ialah usus kita tidak lagi dapat menyerap minyak tu. Jadi sebab tu dia keluar melalui bersama dengan digest kita. Itu bermaksud itulah tahap maksimum yang boleh kita ambil. Sebab contoh ada orang boleh ambil 1 sudu, ada orang boleh ambil 2 sudu, ada orang boleh ambil 4 sudu. Ada orang boleh ambil 6 sudu, 2 waktu pagi, 2 waktu petang, 2 waktu malam. Tak ada masalah. Tapi setengah orang ambil 1 atau 2 sudu, dia dah mengalami cerit-berit. Itu bermaksud usus dia tidak dapat menyerap minyak. Yang itulah tahap maksimum dia. Sebab minyak zaitun ni terutamanya adalah makanan di negara-negara Mediterranean, sebagai contoh di Turki, di mana lagi? Di Spain, di Itali, di mana? Di Maghribi. Semua orang mengambil minyak zaitun ni sebagai sebahagian daripada makanan mereka. Jadi bila makan waktu pagi, waktu petang, waktu tengah hari, waktu malam, memang itulah yang mereka ambil. Jadi itulah sebahagian daripada makanan. Dia bukannya sesuatu benda yang orang cakap tu suplemen ke apa. Bukan. Dia adalah sebahagian daripada makanan yang selamat yang kita sebut sebagai superfood. Puan Ana Diha, terima kasih. Nur Maziah, Nur Imtiaz, buang air besar tapi keluar darah dalam anggaran dalam anggaran 1 kilo. Darah berketul-ketul dengan banyak. Sebelum keluar darah, badan tak sihat. Yang itu mungkin ada masalah usus tu yang kita sebut. Yang sebut tadi itulah, sama ada Crohn disease ataupun ulcerative colitis. Kalau darah tu mungkin dia ada agak fresh sikit tapi kalau dia dah hitam dan sebagainya, mungkin di bahagian atas sikit tu sama ada usus kecil ataupun di bahagian perut. Jadi kena confirmkanlah benda tu adalah darah. Kalau confirm benda tu darah, lepas tu doktor akan buat skop. Nanti kita akan bincang lagi ya. Mak Asma, Nur Hidayat. Okey, terima kasih kerana berkongsi Puan Mak Asma. Fazilah Hayati Johari, doktor kalau ada gastrik boleh ke telan olive oil? Ya, boleh. Yang ini kita dah bincangkan sebelum ini. Apa yang berlaku pada masalah orang yang mengalami gastritis ataupun masalah keradangan perut dia adalah dia punya perut ni dia tak menghasilkan lapisan mucin lagi. Lapisan mucin ni dihasilkan oleh sel-sel yang berada dalam perut. Tetapi disebabkan oleh jangkitan bakteria terutamanya Helicobacter pylori, jadi sel-sel ini tidak boleh lagi mengeluarkan lapisan mucin. Lapisan mucin ini tidak dikeluarkan apabila kita mengambil terlalu banyak painkiller. Painkiller pun boleh menyebabkan kita isap rokok dan juga boleh menyebabkan lapisan mucin ini tidak dihasilkan. Jadi apabila lapisan mucin ini tidak dihasilkan, apabila kita makan, asid yang keluar bersama untuk menghadamkan makanan ini, selain daripada menghadamkan makanan juga, dia akan menyebabkan penghakisan kepada lapisan perut. Yang ini akan menyebabkan keradangan pada perut, luka dan sebagainya. Sebab tu
pengambilan minyak zaitun ni bagus sebab dia melindungi lapisan dalam yang inflame, yang radang dan luka ni daripada asid yang dikeluarkan sewaktu makan. Itu dia punya penerangan dia. Wan Zulaini Wan Yaakob, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Fatimah Abdullah, apakah warna najis yang sihat? Warna najis yang sihat ni sebenarnya tak ada yang orang cakap tu yang sihat. Cuma kita boleh cakap lah kalau katakan dia terlalu keras, kemungkinan dia tak cukup minum air. Kalau itu yang kita panggil dia sembelit. Sembelit ni sebenarnya tuan-tuan bukan apa definisi sembelit. Sembelit ni maksud dia lah apabila kita tidak boleh mengeluarkan najis dengan mudah. Kita terpaksa meneran. Selalunya selepas 3 hari jika najis tak keluar, yang itu yang kita sebut sebagai sembelit. Itu secara am lah. Tapi setengah orang dia memang normal. Dia memang lepas 3 hari baru keluar sekali. Tetapi apa yang membezakannya ialah najis yang berbentuk biji, berbentuk keras sangat tu. Kalau jatuh tu boleh bunyi ketong, itu maksud dia memang keras sangat lah tu. Macam kalau tuan-tuan tengok najis kambing kan, sebiji macam tu. Selalunya najis kita lembut. Kalau kita banyak minum air dan sebagainya, ataupun kita mengalami ceret-berit, dia akan berbentuk cair. Jadi tak ada warna yang khas, kecuali kalau dia ada darah, itu maksud dia tidak normal, ataupun terlalu ada macam warna-warna hitam. Warna hitam macam sebut saya tadi, iaitu warna macam seolah-olah tar yang kita buat jalan raya tu. Yang itu kita bimbang kemungkinan ada pendarahan di bahagian atas, bahagian awal, sama ada perut, mungkin usus kecil, yang ada luka, yang itu yang agak bahaya sikit. Puan Intan Syafinas, Waalaikumsalam. Saya pernah kena perut saya menarik. Bila doktor bagi ubat gastrik tak hilang. Saya dapat ubat radang baru hilang. Adakah itu keradangan usus? Ya, mungkin. Suara usus ni nanti kita akan sebut tanda-tanda keradangan usus. Jadi kita gerak sikit lah. Sekarang dah pukul 9.35. Kita lihat dulu apa yang tanda-tanda keradangan. Tanda keradangan ni dia tak spesifik sebenarnya. Tanda-tanda usus ni tak spesifik. Kadang-kadang dia mengalami macam ceret-berit. Setengah orang tu dia mengalami ceret-berit, lepas tu dia hilang sendiri. Itu sebab dia tak kronik. Tetapi bagi orang yang dah lama, kemungkinan dia makan je, dia rasa nak buang air kecil. Dia tak dapat dicernakan dengan baik sebab dia keradangan pada usus. Jadi usus ni tempat pencernaan, penyerapan nutrien tidak berlaku dengan baik. Jadi kita mengalami ceret-berit yang orang cakap tu yang berpanjangan. Demam sebab apa? Apabila ada keradangan, mudah untuk kuman menyerang pada bahagian itu yang menyebabkan kita rasa macam demam. Kita rasa macam tak sedap badan. Ada orang yang demam tinggi, dia rasa menggigil, sejuk dan sebagainya. Bila orang berasa badannya panas tapi dia rasa sejuk. Itu disebabkan toksin daripada bakteria yang keluar. Tapi ada orang yang rasa demam, kita panggil low grade fever. Low grade fever ni orang Johor panggil dedah. Maksudnya dia demam sikit je, dah start badan, badan rasa lemah, lepas rasa letih. Yang itu yang kita sebut sebagai dedah. Kemungkinan itu ada keradangan, tanda-tanda keradangan. Tak kira lah sama ada di perut, mungkin ada pada sendi atau keradangan pada bahagian-bahagian lain. Sakit perut. Sakit perut ni biasa bagi orang yang ada masalah keradangan usus. Jadi sakit dia tu bukan di yang kita sebut di ulu hati tu, yang dulu kita ada buat perkongsian bahawa gastrik ni sakit dia di ulu hati, tetapi sakit perut disebabkan keradangan usus ni selalunya berada pada bahagian tengah, terutamanya. Tengah di mana? Di tengah-tengah pusat. Ataupun mungkin ke kanan sikit ataupun ke kiri sikit. Yang itu dia ada rasa tak selesa, rasa macam memulas. Yang memulas tu yang selalunya yang membezakan sama ada keradangan usus ataupun masalah perut atau gastrik tadi. Gastrik ni selalunya disebabkan kita akan rasa macam terbakar, macam pedih je begitu. Tetapi dia di bahagian usus ni kita akan rasa seolah-olah dia macam memulas. Macam usus perut kita ni macam dipulas-pulas. Tu yang menyebabkan kita rasa tak selesa. Ada masalah ke pendengaran suara? Okey. Selain itu kita ada berak berdarah. Berak ni najis kita berdarah lah macam saya sebut tadi. Sama ada dia berdarah fresh ataupun najis dia ada mengandungi macam warna hitam, berbentuk tar, melekit-lekit. Yang itu pun adalah tanda-tanda pendarahan. Yang ini semua dah kronik dah ni. Dah kronik.
Lepas tu kurang selera makan. Sebab apa? Bila makan rasa nak berak kan, sebab nak pergi toilet. Jadi nak makan pun rasa tak berselera. Lepas tu ada demam sikit, badan pun akan menjadi letih. Jadi dia semua berkait. Dan ini akhirnya menyebabkan berat badan dia akan berkurangan. Jadi kita akan tengok orang yang ada mengalami kronik keradangan usus ni, lepas kita tak jumpa dia mungkin setahun, kita dah tengok badan dia, oi kurus. Kurus ni bukan disebabkan diet. Setengah orang tu kurus memang disebabkan diet. Ini tak diet. Memang dia tak ada selera nak makan. Jadi itulah antara punca-punca ataupun tanda-tanda atau simptom-simptom masalah ni. Selalu susah nak dia tak spesifik. Cuma berak berdarah ni itu yang sesuatu yang kita panggil dia lebih alarming atau maksud dia yang menyebabkan kita rasa lebih berwaspada. Mungkin dia ada masalah yang lebih serius. Kalau berat badan berkurang atau selera kurang ni, kadang-kadang kita pun tak tahu nak cakap lah, setengah orang tu memang ada masalah begitu. Sakit perut ni sesekali datang, demam boleh jadi di lutut, di bahagian-bahagian lain. Cerit-berit ni biasa, setengah orang tu makan sikit yang kita sebut sebagai IBS, irritable bowel syndrome. Dia makan sikit je nak buang air besar, makan sikit je nak buang air besar. Itu tanda-tanda IBS yang biasa. IBS ni dia bukan keradangan usus, tetapi dia ada masalah lain. Tetapi di awalnya tuan-tuan, dia dah ada masalah ni yang kita sebut. Yang itu berkaitan dengan pemakanan. Sebab tu kita akan sebut nanti punca masalah ini. Okey, kita tengok lagi rakan-rakan kita yang mungkin nak berkongsi pengalaman atau ingin bertanya. Saya bacakan lagi. Saya minta maaf kalau saya terlepas pandang. Puan Nurul Adaha, alhamdulillah doktor, saya faham. Terima kasih atas pandangan. Terima kasih. Puan Raja Noraila ini, Raja Omar ni rakan saya, sahabat saya, Olive House di Putrajaya ni. Alhamdulillah jaya follow malam ini. Ini sibuk ni. Puan Fatimah Abdullah, apakah bertanda-tanda kita mengalami keradangan usus selain daripada rasa bisa atau pedih tadi? Saya dah sebut tadi puan, sakit perut ni selalunya dia akan memulas-mulas. Kalau pedih di bahagian ulu hati selalunya gastrik. Kalau keradangan usus selalunya di bahagian tengah, di bahagian pusat tadi, sama ada ke kanan sikit ataupun ke kiri sikit. Effendi Shanes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tak kita melakukan puasa selama, insyaAllah, sekejap saya tengok bacaan. Selama 20 jam, bermula 11 malam, 7 malam berterusan. Tak ada masalah. Berpuasa ni kena faham, dia bukan kebuluran. Kita fasting. Fasting ni maksud apa? Kita menjarakkan puasa. Satu lagi masalahnya ialah kebuluran. Kita berpuasa, kita ada waktu makan selepas beberapa lama. Ada orang makan, sebagai contoh, kita bulan puasa, bulan Ramadan, kita tak makan 14 jam. Kita bersahur, lepas tu kita berbuka, lepas tu kita bersahur, kita bersahur semula, kemudian kita berpuasa. Kalau di negara-negara di bahagian utara, di negara sejuk sebagai contoh, mereka mengalami masalah, apa orang cakap tu, waktu malam yang pendek. Kadang-kadang mereka terpaksa berpuasa selama 20 jam. Ada yang tu kadang-kadang 2 jam je untuk makan, lepas tu dah kena berpuasa semula. Jadi maksud dia ialah, kalau kita berpuasa, dia tidak menjadi masalah sebab kita ada waktu makan, ada waktu tak makan. Yang berbahaya apabila kita tidak makan langsung, kebuluran. 1 minggu, 2 minggu tak makan langsung. Yang ini menyebabkan nutrisi dalam tubuh kita akan merendah, depleted, yang menyebabkan defisiensi dan sebagainya. Yang ini adalah bahaya. Kalau berpuasa, insyaAllah tak ada masalah. Saya harap dapat menjelaskan masalahnya itu. Ran Ibrahim, Assalamualaikum doktor dan semua. Saya tak boleh ambil painkiller. Perut saya rasa sakit sejak ambil Olive, dah rasa selesa dalam perut. Yang ini disebabkan oleh gastrik. Selain daripada itu, seperti mana saya beritahu, dia apabila kita makan painkiller terlalu banyak, dia menyebabkan lapisan mucin di dalam permukaan perut tu, dia tidak dibentuk lagi. Bila tak ada lapisan mucin, asid yang keluar bersama makanan yang kita makan. Bila kita makan, asid akan keluar. Asid ni, dia akan menghakis permukaan dalam usus kita, permukaan perut kita, jika lapisan mucin ni tidak ada. Sebab tu, kita kena pastikan dia ada, barulah kita selamat. Antaranya yang menyebabkan dia tak ada ni adalah pengambilan painkiller.
Painkiller menyebabkan tidak adanya musin, lapisan musin, akhirnya asid yang dikeluarkan tu bukan saja menghadamkan makanan yang kita makan tetapi juga boleh menyebabkan kecederaan pada permukaan dalam. Jadi boleh faham. Jadi minyak zaitun ni bagus sebab dia melindungi permukaan perut kita apabila kita makan, sebab asid dikeluar tu bila ada lapisan yang dihasilkan oleh minyak tadi tu, dia akan mengurangkan rasa inflammation dan sebagainya. Itu dia punya explanation dia. Puan Narimah Malik, doktor, adakah setengah produk detox tu bagus dan jika diambil akan menyebabkan buang air besar kerap dan elok untuk usus? Okey. Detox ni sebenarnya kita nak bezakan dia dengan cleansing. Cleansing. Detox ni sebenarnya adalah proses pembersihan dalam tubuh kita yang lebih kompleks sebenarnya. Sementara cleansing ni dia hanya untuk membuangkan air besar saja. Maksud dia najis yang banyak dalam tubuh kita ni kadang-kadang tu kita keluarkan, kita ambil lah beberapa suplemen dan sebagainya. Dia hanya menyebabkan kita buang air besar, najis kita akan keluar dengan banyak. Tetapi ia boleh juga dilakukan apabila kita mengambil sebagai contoh banyakkan makan sayur, banyakkan makan fiber, gam aram dan sebagainya, dia akan membantu. Pemakanan kita sebagai contoh nasi beras perang juga membantu kita untuk menjadikan kita membuang air besar dengan mudah sekali. Yang itu yang kita sebut sebagai cleansing. Tetapi kalau detox ni kebanyakannya di dalam hati tu. Yang ini yang kadang-kadang sebab apa yang kita makan sama ada mengandungi metal, sedikit metal, ubat-ubatan dan sebagainya, dia akan dimetabolise di dalam hati. Detoksifikasi ni selalunya kebanyakan berada dalam hati. Jadi kalau ada satu produk yang katakan oleh detox tu sebenarnya merujuk kepada pembuangan air besar, yang itu sebenarnya bukan detox. Detox lebih daripada itu. Jadi kalau nak makan boleh untuk melancarkan buang air besar, tetapi dia tidaklah memberi cakap tu kesan detox yang kita nak. Kalau saya mencadangkan detox ni kita buat secara begini. Kita bayangkan tubuh kita ni ibarat kolam yang kotor. Caranya ialah air yang kotor tu kita tak boleh biarkan dia masuk, jadi kita halang. Yang itu kita panggil pantang. Maksud dia apa? Makanan-makanan, ada makanan yang perlu dipantang untuk kita detox diri kita. Ini secara mudah lah. Ada benda makanan yang tak boleh dimakan. Sebagai contoh dia apa? Sebagai contoh gula, lepas tu kita ada trans fat, lepas tu processed food, processed meat dan sebagainya. Yang ini apabila kita makan, dia menyebabkan badan kita lagi bermasalah. Jadi kita kena stop dulu. Lepas tu air yang kotor ni dalam kolam tadi saya sebut tadi, kita kena buangkan. Yang inilah yang kita panggil cleansing. Maksud dia, kita makan banyak sayur, kita banyak minum air, kita banyak makan fiber, dia akan membuangkan air besar dengan mudah. Selepas tu baru kita tambah. Tambah apa yang kita tambah? Yang inilah yang kita tambah makanan-makanan yang bernutrisi. Makan makanan yang mengandungi phytonutrient, makan makanan yang kita sebut sebagai Quranic food yang mengandungi mineral, vitamin, antioksidan, kadang-kadang mengandungi mempunyai enzim sebagai contoh madu. Jadi dia akan menyembuhkan tubuh kita, membersihkan tubuh kita. Jadi ada 3 step, sebenarnya banyak lagi tetapi yang utama ni 3 step. Yang itu kita sebut sebagai detox. Tapi kalau nak fokus pada hati, yang itu banyak penerangannya yang kita akan sebut kemudian. Okey, Puan Nursila Omar, terima kasih kerana berkongsi. Intan Suraini, adakah makanan juga boleh menyebabkan keradangan? Ya, betul. Nanti saya akan nak sebut sikitlah tentang punca-punca dia, punca-punca keradangan usus ni. Pertama sekali adalah genetik. Seperti mana yang kita ketahui bahawa genetik ni adalah memainkan peranan di dalam tubuh kita. Sebab tu bila kita nak kahwin ni kadang-kadang kita terpaksalah kan memilih pasangan kita betul-betul supaya masalah genetik tidak berlaku. Sebab tu kita tidak digalakkan sebagai contoh berkahwin. Bukan tidak dibenarkan, tetapi tidak digalakkan untuk berkahwin dengan saudara yang terdekat, dibimbangi. Mungkin seorang ada masalah genetik, seorang ada masalah genetik yang sama dan akhirnya anak mengalami masalah genetik yang lebih prominent. Sebabnya tu begitulah. Sebab tu itu masalah genetik. Genetik ni contribute atau menyumbangkan 50% daripada masalah. 50% lagi adalah masalah environment. Maksud dia apa? Pemakanan kita, cara hidup kita, terutama orang yang merokok, orang yang minum arak, orang yang tak cukup tidur, orang yang mengalami stres.
serotonin tidak dapat keluarkan dengan baik, dopamin pun tidak dapat dikeluarkan baik. Yang ini semua dia akan menyebabkan kita akan bermasalah. Itu yang pertama masalah. Sebab tu genetik ni adalah sebahagian faktor yang tidak boleh kita ubah, tetapi cara hidup kita yang boleh kita ubah. Jadi orang yang ada masalah jangan cakap oh ini saya memang dah ada masalah genetik. Tidak. Genetik hanya 50%, 50% lagi adalah cara hidup kita. Okey, punca yang kedua adalah masalah imun. Masalah sistem imun. Sistem imun ni kadang setengah orang tu mengalami apa penyakit yang kita sebut sebagai autoimmune disease. Autoimmune disease ni berlaku apabila antibody kita ni dia tersilap membaca, sepatutnya dia hanya membunuh kuman-kuman, bakteria, virus daripada luar, tetapi disebabkan oleh ada kecelaruan di situ sehingga kan tisu dan organ dalaman kita pun dia diserang, menyebabkan masalah. Antara yang diserang ialah perut kita. Jadi orang yang ada masalah sistem imun ni, iaitu autoimmune disease ni, kadang-kadang ada masalah ni. Ada masalah. Sebab tu kalau kita tengok masalah keradangan usus ni, dia berlaku dengan masalah yang lain. Masalah yang lain. Boleh tunjukkan tak Nakib gambar tentang tanda ataupun kesan kepada orang cakap tu keradangan usus. Selain daripada keradangan usus, kita tengok kadang-kadang kita minta maaf lah gambar ni dia agak begitu tetapi cuba kita besarkan sikit sebelah kanan sebagai contoh. Kadang-kadang kita tak tahu kita ada masalah. Sebagai contoh antaranya lah sebelah atas tu kita rasa penat dan letih. Penat, letih, kemudian kita ada apa lagi? Kita ada masalah keradangan pada mata. Keradangan pada mata. Besarkan sikit lagi Nakib. Keradangan pada mata, kemudian kita ada masalah luka dekat mulut yang tak baik-baik, kemudian kita ada selera yang dah semakin kurang, kadang-kadang kita muntah, kadang-kadang perut kita rasa kram, berat badan kita akan turun. Kadang-kadang yang biasa ni bila dah teruk baru kita nampak ada darah di dalam najis kita mengalami diarrhea, lepas tu bawah sikit kita ada bowel difficult bowel movement, maksud dia kadang-kadang sembelih, kadang-kadang cereberin, incomplete bowel movement, maksud dia tak lawas, dia ada masalah begitu. Kemudian ada pula tu itulah pus atau mucus di dalam najis kita berbentuk lendir, kadang-kadang keluar dengan sendiri. Yang itu kemungkinan ada inflammation di peringkat awal. Bagi wanita mungkin dia mengalami irregular period. Kadang-kadang kita tak sangka usus juga berkaitan dengan head sebab dia adalah autoimmune disease. Disebabkan autoimmune disease. Jadi dia ada masalah bersama. Sebelah kiri Nakib. Kita tengok mungkin kita ada masalah joint, masalah sendi kita. Lepas tu kulit kita pula tu kalau ada luka, mungkin ada parut yang kekal, parut yang lambat nak baik atau luka kita lambat sembuh. Itu masalah autoimmune. Ada batu pada ginjal kita dan seterusnya. Sebelah atas sikit vomiting, dan atas sikit malam-malam masih macam panas, rasa demam tetapi tidak terlalu tinggi. Yang ini tanda-tanda ni kadang-kadang kalau orang yang tak faham tu ingat ini tak ada berkaitan dengan masalah keradangan usus, tetapi sebenarnya dia berkaitan apabila seorang itu mengalami autoimmune disease. Okey, kita tengok seterusnya. Apa lagi yang menyebabkan masalahnya? Antaranya ialah racun-racun daripada luar ni. Apa dia racun-racun daripada luar? Asap rokok. Orang yang hisap rokok kena faham, rokok tu tak semuanya masuk ke dalam paru-paru. Sebahagian kecil ni akan masuk ke dalam perut kita, menyebabkan gastrik. Sebahagiannya akan masuk perut kita, dia akan keluar terus ke dalam usus kita, yang ni akan menyebabkan masalah keradangan. Pemakanan, ini topik besar. Pemakanan yang menyebabkan chronic inflammatory disease ni, dia makanan besar. Sama ada makanan tu yang menyebabkan alahan. Jadi dia sebenarnya makanan yang menyebabkan alahan ni tuan-tuan puan-puan itu bergantung pada individu. Ada setengah tu orang tu memang dia tak boleh makan. Dia makan dia mengalami alahan pada kulit dia, lepas tu mungkin mengalami bengkak dan sebagainya. Ada tu mengalami sedikit alahan. Sedikit alahan ni yang kita tak tahu. Kita makan bertahun-tahun, tiba-tiba satu hari kita makan, dah jadi bengkak. Yang ni kita panggil delayed hypersensitivity. Setengah tu orang kan, doktor saya dulu makan udang okey je doktor.
Tapi umur saya dah ni masuk 40 ni, makan udang lah, tiba-tiba saya punya bibir jadi bengkak, contohlah. Itu yang kita panggil delayed hypersensitivity. Yang itu mungkin juga berlaku. Ataupun mungkin disebabkan alahan, disebabkan sebagai contoh kita tak sesuai dengan makanan tu akibat protein yang ada dalamnya. Setengah orang tu dia tak boleh minum susu disebabkan oleh alahan pada protein. Susu ni ada susu ni bagus, tetapi setengah orang tu tak sesuai. Sama ada dia ada alahan ataupun dia mengalami apa yang kita sebut sebagai lactose intolerance. Dia ada dua masalah besar. Susu ni dan juga produk-produk susu. Setengah orang tak sesuai. Jangan makan. Sebab bila kita makan, dia akan menyebabkan masalah keradangan. Masalah apa lagi? Selain daripada tu, gluten. Setengah orang tu dia mengalami masalah gluten. Gluten ni kadang-kadang dia tak tahu tau. Kita tak perasan. Sebab dia hanya menyebabkan chronic disease, keradangan ataupun inflammation ataupun dia punya high sensitivity ni di peringkat yang rendah. Tetapi apabila kita kerap makan selalu dalam masa 10 tahun, 15 tahun, akhirnya kita mengalami keradangan. Sebab tu kadang-kadang juga kena tengok tu sama ada kita mengalami masalah gluten sensitivity ataupun tidak. Jadi pemakanan itu antara pemakanan lah. Pemakanan lain sebagai contoh makanan yang mempunyai trans fat tu menyebabkan keradangan. Makanan yang mempunyai protein berproses, sausage sebagai contoh ataupun burger. Boleh makan burger tetapi burger-burger yang kadang-kadang dalam industri ni dia ada pengawet, perasa, nitrat ni yang itu yang menyebabkan masalah. Sesekali makan tak ada masalah, tetapi sebagai contoh kita makan tiap-tiap hari. Tempat kita bekerja sebagai contoh tak ada kedai kedai nasi campur, semua kedai restoran segera. Minta maaf cakap contoh lah, ada KFC, ada McD. Hari ni kita makan McD, besok makan KFC, besok yang ini sebab tu saya cakap kena belajar kurangkan. Kalau tak mampu berhenti, kita kurangkan. Sebab apa? Yang ini memang dia akan menyebabkan masalah setelah mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Saya pernah tengok ada seorang tu mengalami masalah chronic disease. Mengikut cerita dia memang pagi-pagi dia suka makan sausage. Mak dia pastikan sebelum pergi sekolah makan sausage 3 batang tu sebagai sarapan sama dengan roti dan sebagainya. Tu kadang-kadang kita rasa macam benda yang orang cakap tu normal kan, tetapi itulah sebab di dalam tu ada pengawet, perasa, pewarna yang itu yang tak sesuai. Kalau sesekali makan okey, tetapi kalau setiap hari makan dalam kuantiti yang banyak yang itu yang memudaratkan. Jadi pemakanan ni memang isu besar lah. Trans fat, protein proses, lepas tu apa lagi? Kita ada pelbagai lagi lah pemakanan gula yang berlebihan. Ini semua akan mengganggu keseimbangan kuman-kuman yang baik di dalam usus kita. Jadi apa komplikasi dia? Kerana setengah orang tu dia tak tahu dia mengalami keradangan usus. Tiba-tiba sebagai contoh doktor dah diagnose dia mengalami kanser usus, terutama kolonorektal. Tiba-tiba buang air besar, tengok darah banyak, skop rupanya dah ada kanser. Itu sebagai contoh. Ataupun keradangan lah tadi, kita tengok keradangan pada kulit, mata, sendi, itu antara penyebab, antara yang mungkin komplikasi daripada masalah ini sebab dia berkaitan. Masalah yang lebih serius adalah masalah malnutrisi. Maksud dia orang tu tak mencukup nutrisi sebab apa, penyerapan dia tidak berlaku sebab ada masalah penghadaman ni masalah penghadaman. Jadi dia bukan kita panggil deficiency tetapi insufficiency. Maksud dia tak cukup, bukan dia tak ada langsung, dia insufficient. Sebab tu sekarang ni kita tengok ramai orang yang mengalami vitamin D insufficiency, zinc insufficiency, vitamin insufficiency. Inilah sebab kita dah kurang makan sayur. Buah-buah pun kita tak makan. Kita makan apa? Lauk kita tak ada sayur. Lauk-lauk kita semua banyak protein dan juga refined karbohidrat. Jadi itu yang menyebabkan kita mengalami malnutrisi. Apatah lagi kalau kita dah ada masalah keradangan penghadaman, saluran penghadaman, dah tentulah penyerapannya menjadi kurang. Akhirnya kemungkinan apabila luka dalam usus kita tidak dirawat, dia akan bocor. Begitu juga macam kita punya perut. Perut kita ni ada gastric ulcer disebabkan oleh keradangan, dibiarkan saja akhirnya menjadikan bocor. Juga begitu juga dengan usus kita. Usus kita pun boleh menjadi bocor. Jadi apa yang kita nak buat pemeriksaan? Selalunya kita buat pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah akan menunjukkan bahawa sel darah merah kita
ataupun hemoglobin kita akan menjadi rendah. Sebab apa? Darah kita keluar melalui najis secara perlahan-lahan, mungkin tanpa kita sedari, kita tak rasa, tapi muka kita dah pucat. Muka kita tengok dah pucat, kita dah rasa lemah, kita dah rasa letih, kita jalan sikit, kita dah semput, kita nak pitam, pening kepala dan sebagainya, tengok cek darah, rupanya hemoglobin kita rendah. Dan bila hemoglobin tanya, adakah awak keluar najis, ada darah? Dia kata, mungkinlah doktor kot, saya pun kadang-kadang tengok ada darah, kadang-kadang tak ada kerana warna hitam, macam tak, kemungkinan ada darah tu. Jadi doktor akan membuat pemeriksaan endoskop, iaitu kita akan masukkan skop kita melalui usus, melalui lubang-lubang kita untuk melihat jika ada masalah. Nakib, tunjukkan sikit kolonoskopi yang normal. Ini kolonoskopi ni kalau kita tengok yang normal, dia ada bersenggat-senggat, maksud dia ada berlekuk-lekuk, dia ada bersenggat-senggat, yang ini ada normal, dan kita akan tengok salur darah tu dekat situ ada. Yang ini sebagai contoh lah, dan ini kita sebut sebagai diagram. Yang normal dia ada bersenggat-senggat itu, yang satu lagi tak ada. Crohn's disease ada masalah begitulah. Ada pelbagai masalah. Sementara Crohn's disease, yang ni Nakib tunjuk yang kolonoskopi. Kita skip pada kolonoskopi tu. Yang normal dulu kita tunjuk. Kalau yang normal, kita tengok ada bersengat-sengat, kita tengok ada salur darah kat situ cantik. Ini yang bermasalah satu lagi. Tak apa, kita buka pelan-pelan lah supaya kita faham apa yang berlaku sebenarnya pada penyakit-penyakit kita. Ini sebagai asas je tuan-tuan, untuk dapat penerangan dan sebagainya, itu kena berjumpa doktor lah. Yang ini yang normal contoh, kita tengok ada salur darah, ada bersenggat-senggat macam gitu. Yang ini ada normal. Memang kelihatannya kalau kadang ada najis, itu biasalah, tetapi tidak ada masalah. Nampak macam okey je berbanding dengan yang bermasalah tadi. Sebagai contoh, Nakib boleh tunjuk tadi yang tadi. Yang ini bermasalah. Kita tengok pertama sekali dia berwarna merah. Dia masuk dia ada inflammation. Yang sebelah kanan saya tu, dia masih bersenggat lagi, tetapi dia dah jadi merah. Itu mungkin stage awal, peringkat awal dia masih begitu. Yang ini pun dah tak cantik dah ni. Dia dah merah sangat. Seperti mana keradangan yang lain lah, dalam tekak kita ada tonsillitis, kita ataupun kulit kita mengalami alergi, dia nampak merah begitu. Dan sebelah kiri saya tu, yang itu dah peringkat yang agak teruk, di mana mungkin ada luka, mungkin ada polip, senggatan tu dah tak ada lagi, dah macam licin je, kelihatan macam itu. Yang itu memang tahap yang teruk lah. Selalunya doktor akan bagi ubat lah, antaranya ialah ubat orang cakap tu anti keradangan, steroid, ataupun jika ada bocor terpaksa buat operation untuk menempal. Itu lebih kurang dia punya rawatan. Tetapi apa yang kita boleh buat untuk mencegahnya ialah pemakanan kita. Pertama sekali, kurangkan minuman ataupun makanan yang manis. Boleh, tetapi kurangkan. Ambillah daripada sumber-sumber yang natural. Sebab contoh, ambillah daripada gula kabung, madu, apa lagi, stevia. Itu pun untuk membantu kita untuk mengurangkan rasa manis kita. Dan juga kita kena banyak makan lah makanan-makanan sayur yang banyak fiber. Fiber ni tuan-tuan, dia bagus sebab dia adalah sebahagian daripada prebiotik, iaitu makanan bagi kuman-kuman yang baik di dalam usus kita. Kalau usus kita rasa macam tak selesa, selalu kembung dan sebagainya, boleh kita ambil sebagai contoh probiotik. Probiotik ni banyak sebagai contoh dalam yogurt. Tetapi bagi setengah orang tu yang mengalami alergik susu, tak bolehlah, dia boleh mencari suplemen probiotik yang mungkin berada yang dijual di farmasi untuk membantu dia. Cari yang strain panggil tropical atau strain Asia. Jangan ambil pula strain Mak Saleh yang kemungkinan tak sesuai pula pada tubuh kita. Okey. Selain itu kita boleh juga, saya cadangkan ambil minyak zaitun, minyak kelapa dara, yang ini sebenarnya adalah prebiotik. Makanan-makanan yang orang cakap tu difermentasikan tanpa sembarang pengawet, perasa, pewarna, sebagai contoh tempe, tahu dan lainnya, sangat membantu untuk tubuh kita mengelakkan penyakit-penyakit begini. Lepas tu kita juga boleh
vitamin. Vitamin setengah sebab apa? Setengah bila dah ada mengalami masalah penghadaman begini, memang perut kita memang tak boleh nak menjerap vitamin, jadi kita kena ambil sedikit lah sebagaimana tu. Apatah lagi kalau kita nak makan buah pun kita dah tak boleh, makan sayur pun kita tak mahu. Jadi antara vitamin-vitamin yang mungkin yang kita boleh ambilnya ialah vitamin C, vitamin D, vitamin E. Saya cakap tadi minyak kelapa, minyak zaitun, probiotik, prebiotik, minum air secukupnya, elakkan pedas. Ambil makanan yang mengandungi lemak sihat, buah zaitun saya sebut tadi, lagi saya nak sebut minyak zaitun, omega 3. Dan juga itulah jika mengalami masalahan susu, cuba elakkan. Jadi kita pergi sikit sebelum kita habis, kita tengok sikit rakan-rakan kita yang mungkin ada bertanya. Okey, Ummu Hafsah, ni terakhir 5 minit terakhir nanti bagi sikit masa. Ummu Hafsah, Sofia, Assalamualaikum doktor. Setiap kali saya makan daging merah dan setengah jenis ikan seperti caruk, saya rasa seperti makanan tersebut sukar dihadam. Kadang-kadang dah 5-6 jam lepas makan, sendawa masih berbaru ikan tersebut. Itu bukan masalah keradangan tuan, itu mungkin masalah alergi. Maksud dia tak sesuai kita makan. Keradangan ni pada usus. Yang ni apabila kita dah makan makanan yang menyebabkan keradangan, akhirnya boleh menyebabkan alahan, akhirnya menyebabkan keradangan. Puan Fatimah, suara putus-putus dok, mungkin kerana line internet yang kurang baik, mungkin jugalah. Narimah Malik, terima kasih doktor, penerangan yang jelas. Narimah Malik, sekali lagi doktor, adakah setengah produk detox itu bagus jika diambil akan menyebabkan buang besar yang kerap? Ini saya dah sebut tadi. Yatiyat, kalau perut kita asyik berbunyi-bunyi macam kabar terbang itu, yang itu disebabkan oleh peristalsis. Maksud dia perut kita, usus kita bergerak, dia melakukan cakap tu pergerakan. Pergerakan bukan maksud dia bergerak, tetapi pergerakan menolak angin dalam perut kita. Mungkin makanan kita ni tak sesuai, menyebabkan angin terlalu banyak. Bila angin terlalu banyak, dia akan stretching muscle kat situ, menyebabkan usus kita pun mengecut dan menolak angin tu. Sebab tu kadang-kadang setengah orang tu bila dia makan certain food atau makan makanan tertentu, dia menyebabkan mudah banyak terkentut, sebab contoh perut menjadi kembung. Yang itu bermaksud makanan tu tak sesuai untuk dia. Nurul Adha, alhamdulillah, terima kasih faham. Fatimah, alhamdulillah, terima kasih. Sarah Hashim, waalaikumsalam. Okey, saya yang lain semua saya rasa saya dah sebut. Terima kasih Puan Aryan kerana menulis semula. Puan Ashikin, ubat apa yang senang untuk buang air besar? Buah-buahan pun saya dah makan. Saya mencadangkan untuk buang semelik ni, pertama sekali minyak zaitun, lepas tu cukatin. Ambil sedikit cukatin dalam satu sudu kecil, masuk dalam air gelas, segelas air. Kalau terlalu masam, ambilkan sedikit mungkin gula kabung ke madu ke atau stevia, minum 2-3 kali, selepas makan insya-Allah dia akan mudah buang. Buang air besar kerap, buang air besar tetapi keluar darah dalam ni saya dah sebut tadi. Puan Jin Comel, doktor saya baru lepas operation laparoskopik sebulan lepas. Lepas operation perut saya kembung, berangin dan banyak asid sampai sekarang. Kadang-kadang susah bernapas. Kadang-kadang ada rasa tak puas bernafas. Ya puan, apabila perut kita ni banyak angin, dia menyebabkan diafragm kita agak sukar untuk diturunkan kita bernafas. Bila kita bernafas ni, kita nafas, kita punya otot dada dan tulang dada dia akan mengembang. Selain daripada itu, diafragm ni yang berada di bawah ni dia akan menolak ke bawah. Tetapi bila kita banyak angin, itu yang menyebabkan kita susah bernafas. Jadi pastikan makanan tu ni tak berkaitan dengan laparoskopik, sebab laparoskopik tu di dalam abdomen berada di luar daripada perut. Dia tak berkaitan, tetapi makanan tu yang mungkin tidak dapat dihadam dengan baik. Rani Ibrahim, saya dah sebut tadi. Okey, saya rasa dah tak ada itu. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang bersama saya untuk perkongsian malam ini, radang usus dan bahayanya. InsyaAllah pada minggu depan Isnin kita berjumpa lagi pada waktu yang sama. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia.
minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami.